Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR kita, kelas PDPR Sains kita sambung dengan topik berkaitan aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuhan. Okey, aktiviti haiwan yang mengancam haiwan dan tumbuhan. Okey, jadi kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 82. Okey. Hari itu kita dah belajar tentang adanya kumpulan-kumpulan haiwan yang telah pupus dan juga kumpulan haiwan-haiwan yang diancam kepupusan. Okey, ini haiwan yang dah pupus. Kemudian haiwan yang diancam kepupusan bersama dengan tumbuhan yang diancam kepupusan. Jadi hari ini kita nak tahu kenapa haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang diancam kepupusan ni boleh terancam disebabkan oleh kepupusan. Ini antara sebab-sebabnya. Okey, ini antara aktiviti yang menyebabkan haiwan-haiwan ini diancam kepupusan. Kita tengok ini. Apakah faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan? Okey, faktor yang pertama adalah disebabkan aktiviti manusia. Aktiviti manusia, perbuatan manusia. Aktiviti manusia menjadi faktor utama ancaman kepada haiwan dan tumbuhan. Antaranya ialah pembalakan, pemburuan, penerokaan kawasan dan pencemaran. Okey, 4 ni. Untuk faktor aktiviti manusia, 4 faktor ni, 4 aktiviti ni. Pembalakan, pemburuan, penerokaan kawasan dan pencemaran. Jom kita tengok apa ceritanya. Okey, pertama pembalakan. Ini dia aktiviti pembalakan. Penerokaan hutan secara tidak terancang untuk pembalakan, pembangunan dan pembinaan jalan raya menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi hidupan liar. Contoh, kita nak tebang balak. Okey, bukan tak boleh, boleh, tapi perlu ada lesen, perlu ada perancangan. Jangan tebang semua pokok, nanti habis pokok-pokok balak. Okey, musnah habitat haiwan. Okey, pembangunan. Ini kita nak buka kawasan baru. Okey, kita nak buat contoh nak buat kawasan pertanian, nak buat bandar-bandar baru. Okey, itu pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan. Kemudiannya pembinaan jalan raya. Kalau kamu dulu zaman kita raya balik kampung kan, mak ayah kamu bawa kamu naik kereta lalu highway, lalu lebuh raya plus kan. Di situ dulu waktu zaman cikgu kecil-kecil dulu, waktu belum siap highway plus tu, situ semua kawasan hutan. Jadi mereka tebang pokok, mereka buka kawasan hutan tu, membina jalan raya. Okey, tapi perlu terancang lah. Okey, kalau tak terancang, itu yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Okey, tengok ni. Contoh pembakaran hutan. Hutan terbakar. Siapa yang nak bakar? Ini kadang-kadang kita lah, manusia lah, bakar untuk buka kawasan hutan. Bila kita bakar, senang. Pokok-pokok yang dah terbakar tu senang nak ditumbangkan. Okay? Untuk pertanian, kamu bakar hutan, bakar banyak-banyak, lepas tu nak buat kawasan pertanian. Ini yang menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Okay? Seterusnya kita tengok faktor ini. Faktor ni. Pemburuan. Okey. Daging, kulit, bulu, gading, tanduk, lemak dan sumbu daripada haiwan ialah hasil buruan secara haram untuk dijadikan pakaian, makanan, perhiasan maupun ubat tradisional. Pemburuan haram yang berleluasa menyebabkan haiwan liar diancam kepupusan. Okey. Okey, kamu tengok situ. Manusia buru haiwan. Tengok gambar ni. Ini gambar apa ni? Ini gambar kaki harimau. Okey, ini kulit siapa? Ini kulit harimau bintang. Okey. Kemudian ni gambar gajah ni. Patutnya kalau tu kamu boleh tengok muka sebelah ada gambar gajah tu. Tengok gadingnya. Gadingnya diambil untuk buat perhiasan. Okey. Lepas tu tadi ada sebut tentang sumbu. Sumbu siapa? Sumbu badak.
Okay, semua badak manusia ambil untuk buat ubat tradisional. Katanya untuk menguatkan tenaga. Okay. Jadi bayangkan kalau ramai orang nak beli beg tangan ni. Beg tangan kulit harimau bintang. Contoh seekor harimau bintang boleh buat 5 beg. Kalau ada 1000 orang nak beli beg ni, berapa ekor harimau kena tembak. Jadi ini salah satu penyebab utama haiwan-haiwan ini diancam kepupusan, pemburuan haram. Okey, dibuat secara haram. Kalau nak buru ada boleh buru tapi dengan bilangan yang terkawal. Okey, tapi kalau tak dikawal boleh menyebabkan diancam kepupusan. Kadang-kadang mana haiwan yang dah diancam kepupusan ni kita tak boleh buru dah. Okey, memang tak boleh diburu. Kalau kita buru juga kita boleh disaman, boleh didakwa, boleh ditangkap. Okey. Sekarang kita tengok lagi. Ni contoh lagi aktiviti manusia ni. Pembuangan sampah. Kalau kita buang sampah di dalam sungai, okey, dalam laut kita buang, menyebabkan hidupan akuatik ni boleh terancam. Sama ada mereka termakan sisa buangan kita, okey, ataupun mereka tercekik dengan plastik-plastik yang kita buang, okey, ataupun penyu tu, tengok gambar penyu tu, dia tersangkut dalam jaring-jaring nelayan. Okey, yang mana jaring-jaring pukat-pukat yang dah tak pakai, kadang ada yang buang dalam laut ke apa ke, penyu boleh tersangkut. Okey, ini boleh menyebabkan diancam kepupusan. Kalau banyak sangat sampah boleh menyebabkan haiwan-haiwan ini pupus. Okey, ini antara ni satu lagi faktor aktiviti manusia. Okey, satu lagi adalah tumpahan minyak. Minyak tumpah. Siapa yang nak tumpahkan minyak kat laut ni? Okey. Tumpahan minyak, pembuangan sampah serta bahan buangan toksik ke persekitaran mengancam kehidupan haiwan dan tumbuhan. Samalah. Kilang-kilang buang sampah, buang sisa toksik dalam sungai, okey, menyebabkan hidupan akuatik mati, terancam. Ni kapal ni. Kapal apa? Ini sebenarnya adalah kapal minyak. Kapal minyak yang membawa minyak daripada pelantar minyak di tengah laut. Okey. Pelantar minyak sedut minyak dalam dasar laut. Okey. Kapal minyak datang untuk angkut minyak yang disedut tu bawa ke daratan. Dalam perjalanan lah kapal ni kadang mungkin ada kebocoran ke apa ke, berlakunya tumpahan minyak. Tengok apa jadi pada haiwan-haiwan ni. Ni burung ni. Burung apa ni? Burung camar kan. Okey. Apa jadi dengan bulu dia bila kena dengan minyak? Melekat, tak boleh nak terbang. Okey, bila tak boleh terbang kadang-kadang dia akan mati. Okey. Macam-macam. Ini antara faktor-faktor yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Okey. Seterusnya faktor semula jadi. Okey, kita tengok sini. Selain daripada aktiviti manusia, haiwan dan tumbuhan turut terancam akibat bencana alam. Ini kita tak boleh nak kawal sebab ini adalah bencana alam. Kejadian semula jadi. Okey, kita tengok tu. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan ribut taufan turut memusnahkan habitat haiwan dan tumbuhan. Bencana alam mengakibatkan banyak haiwan mati kerana tidak dapat melarikan diri. Kita tengok situ, puting beliung. Kalau puting beliung ni melanda sesuatu kawasan, habis kawasan tu. Kawasan-kawasan yang musnah lah. Okey, ditiup angin. Gempa bumi. Siapa manusia boleh halang? Boleh halang gempa bumi? Tak boleh. Okey, berlaku tanah runtuh gempa bumi, banyak habitat-habitat haiwan yang musnah, banyak haiwan yang mati. Ni pun sama juga kalau banjir. Kalau kamu tengok satu-satu kawasan tu banjir, ditenggelami air, kadang-kadang ada haiwan yang tak sempat lari, mati, lemas. Okey. Jadi kat sini kita nampak faktor-faktor yang mengancam haiwan ni ada dua. Satu, aktiviti manusia. Satu lagi, bencana alam. Aktiviti manusia apa dia tadi? Pembalakan, pembukaan hutan, pembakaran hutan, kemudian pemburuan haram, seterusnya dengan pembuangan sisa toksik atau tumpahan minyak di air, di laut, di sungai. Itu yang faktor aktiviti manusia. Faktor bencana alam pula disebabkan oleh contohnya kejadian-kejadian alam ni lah, bencana alam ni, puting beliung, gempa bumi dan banjir. Kadang-kadang ada juga disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran hutan yang semula jadi yang tak disengajakan apa kan. Boleh jadi juga. Itu pun boleh menyebabkan haiwan diancam kepupusan. Itu saja
hari ni punya topik yang kita belajar tentang faktor-faktor yang mengancam haiwan dan tumbuhan. Diharap kamu faham apa yang cikgu sampaikan ini. Tolong ingat, tolong hafal. Okey? Nanti kita akan sambung lagi dalam topik yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.